Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Pertamanya izinkan saya mulakan dengan tahiyatul Islam, yaitu assalam, salam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Hayati Paradi, pengacara kita pada pagi yang mulia ini. Juga izinkan saya memulakan ucapan penghargaan yang ringkas ini sebagai tanda setulus budi, sekalung ingatan buat almarhum Profesor Ulun Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan dengan petikan ayat ke 185 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mafhumnya, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia memperolehi kemenangan, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan atau mata yang memperdayakan. Sadaqallahul azim. Saya amat yakin kita semua khasnya warga IKIM mengetahui serta menghayati kehaibatan pribadi sosok yang kita kasihi lagi rindu ini. Juga segala jasa, sumbangan dan pengorbanan buat agama, ummah dan negara. Almarhum Profesor Kamal, nama manja yang selalu kita panggil beliau rahimahullah, adalah sebenarnya milik negara dan ummah, bukan hanya milik ahli keluarga atau ahli IKIM semata-mata. Saya secara pribadi antara murid dan pelajar almarhum sejak almarhum di UKM lagi, dan kemudiannya di UAE, kemudiannya di hujung usia almarhum sebagai seorang ketua atau orang tua yang amat saya kagumi lagi kasihi. Saya bersaksi bahwa almarhum tuan guru saya, almarhum Prof. Kamal, adalah seorang yang sangat saleh, lagi muslih, dan semoga rohnya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa almarhum adalah seorang ahlul jannah, ahli syurga. Tuan Guru telah tiada, pergi mendahului kita semua, dipanggil oleh ilahana, pergi yang tiada kembali, namun sesekali tidak dilupakan dan tidak pernah hilang
dari ingatan kami. Saya yang kerdil ini mula menduduki Lembaga Pengarah IKIM setelah terpilih melalui Mesyuarat Agung IKIM pada 2012, 11 tahun yang lalu. Iaitu setahun selepas saya bersara sebagai Ketua Pengarah JAKIM 2011. Namun, saya meletak jawatan apabila menerima pelawaan Al-Fadhil Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai supol beliau pada 2020. Tetapi yang lebih penting ialah dalam tempoh 8 tahun pertama saya sebagai ahli lembaga pengarah di bawah pimpinan dan bimbingan Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi dan kemudiannya almarhum Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, saya dapat banyak maklumat dan tahu betapa besarnya sumbangan jasa ahli-ahli lembaga pengarah pengasas. Nama-nama besar termasuklah almarhum Prof. Kamal. Dan jangan pula kita terlepas pandang, tadi kita dengar ucapan yang berbahagia pengurusi kita bahawa yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Muhammad Nur Manoti juga antara ahli lembaga pengasas sejak 1992 lagi. Saya tahu dan diberitahu pandangan serta nasihat almarhum Prof. Kamal lazimnya menjadi keputusan mesyuarat yang disepakati. Dan di sebalik kelembutan syakhsiyah ilmiahnya, almarhum bukan tidak pernah muncul sebagai pengkritik atau penegur, namun ketinggian hikmah serta diplomasinya membuatkan ahli dan orang lain tidak merasa ada ancaman dan menerima tanpa rasa terpaksa pandangan almarhum sebagai keputusan yang diterima bersama. Jadi ternyata bahawa sebenarnya almarhum Prof. Kamal benar-benar menghayati suri teladan sunnah nabawiyah, terutama dalam mengurus dengan semangat syura. Apabila IKIM kehilangan almarhum Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, ketika almarhum kembali menjadi pengurusi IKIM buat kali kedua, Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan dibawa kembali dalam lembaga IKIM, tetapi kali ini sebagai pengurusi mulai 24 Februari 2022. Di luar dugaan saya yang hanya murid kepada almarhum, turut dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu sebagai timbalan pengurusi. Saya sebenarnya menerima kerana saya tahu pengurusinya adalah Prof. Kamal. Ashab al-Fadilah yang saya hormati, saya mohon maaf. Sekali lagi saya rasa sangat kerdil, namun almarhum tidak pernah melayan saya sebagai budak kerdil, dan dia sangat profesional dan selalu meminta, atau bahasa yang lebih tepat, mengarahkan saya supaya turut memberi pandangan dan ulasan kepada apa-apa keputusan yang telah dia isyaratkan. Jadi Allah lebih menyayanginya, seperti kita tonton dalam video tadi dipetik kata-kata Datuk Dr. Munir. Allah lebih menyayanginya. Saya hanya sempat setahun sebagai timbalannya, dan 2 bulan tempoh saya menjalankan tugas pengurusi seperti yang diputuskan oleh lembaga pengarah.
sementara menanti ketibaan pengurusi kita yang baru, tempoh yang sangat sunyi. Sangat sunyi dan sangat sayu. Saya hanya masuk maaf banyak pensri. Saya hanya masuk bilik pengurusi sekadar menumpang solat atau apabila kita menerima tetamu luar negara. Cara almarhum bermuamalah dengan saya secara pribadi menyebabkan kita semakin tinggi keyakinan diri, kita menjadi semakin berani, kerana saya tahu almarhum tidak takut untuk memberi teguran dan sangat teliti dalam membuat sesuatu keputusan. Izinkan saya undur sedikit. Ya, sebaik apabila Majlis Raja-Raja pada 2018 berkenan menubuhkan sebuah jawatankuasa tertinggi atau ringkasan dikenal sebagai JKT yang dipengusikan oleh almarhum Tun Ahmad Sadri. Ketika itu almarhum Tun belum lagi kembali ke IKIM sebagai pengurusi buat kali kedua. Almarhum Prof Kamal antara tokoh yang diperkenankan menjadi ahli JKT, dan saya antara yang termuda yang turut dilantik dengan mandat untuk mengemukakan laporan penambahbaikan ke atas semua agensi agama Islam Persekutuan kepada Majlis Raja-Raja dan kepada kerajaan. Selama hampir setahun setengah kami berkampung di Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja dan di Istana Negara Lama yang kini menjadi Muzium Diraja, memanggil pelbagai pihak, agensi persekutuan dan negeri, tokoh-tokoh korporat, juga pemimpin-pemimpin utama parti politik, juga NGO berpengaruh, serta tokoh-tokoh akademik pelbagai bidang sebagai resource person. Saya sekali lagi seperti kembali ke universiti kerana mempelajari alam diplomasi beraras tinggi dari kedua-dua almarhum, iaitu almarhum Prof Kamal dan almarhum Tun Ahmad Sadri. Sebenarnya sebelum saya bersama almarhum dalam JKT, khasnya sepanjang saya berkhidmat di JAKIM selama 33 tahun, saya sering mengunjungi almarhum di pejabat beliau, sama ada ketika di UKM, lebih-lebih lagi di era UIA. Beliau menyantuni saya sebagai anak, yang memang saya anak muridnya pun. Almarhum sering berusaha menunaikan hajat kami, khasnya menyampaikan syarahan kepada kumpulan-kumpulan strategik yang terpilih, walaupun dia sangat sibuk. Beliau juga menduduki pelbagai high-level committee yang diurustiakan oleh JAKIM, seperti yang disyarahkan, diulaskan oleh pengurusi kita yang bahagia Datuk Dr. Muhammad Manoti sebentar tadi. Termasuk seperti yang kita tonton dalam video tadi, antara yang terakhir selaku pengurusi lepai yang saya bisik kepada yang bahagia pengurusi kita, pelantikan itu yang tepatnya bukan oleh JAKIM. JAKIM hanya urus dia saja, tetapi dilantik atas perkenan Majlis Raja-Raja. Kena tunggu berbulan-bulan kerana setiap tuanku kena beri persetujuan, ya, untuk membolehkan almarhum menjadi pengurusi lepai. Ketika saya menjadi pengarah Darul Quran, maaf ya, sebab saya undur ke belakang sikit. Pada tempoh
1994 hingga 2000, hasil bimbingan almarhum Dr. Siddiq Baba yang mewakili UIA dalam lembaga Darul Quran. Ketika itu almarhum Prof. Kamal adalah rektor. Saya mengangkat suatu kertas cadangan bagi pihak JAKIM untuk memperkenalkan program persijilan tahfiz, program bersama Darul Quran JAKIM dengan UIA. Dan program ini pada ketika itu boleh dianggap suatu model yang mendahului zaman, iaitu sekitar 1998. Pelajar disaring dan dipilih bersama oleh Darul Quran JAKIM dan UIA, dan setelah anak-anak kita ini menghafal Al-Quran dengan sempurna, mereka secara automatik sudah dianggap pelajar matrikulasi UIA. Dan program yang bermula pada tahun 2000 itu sebenarnya adalah hasil tangan almarhum Prof. Kamal yang ketika itu menjadi rektor, baru lagi menjadi rektor. Masih terkenang saat saya pengarah biasa, pengarah kecil daripada JAKIM, cawangan yang terkecil di JAKIM, membentang kertas cadangan di bilik mesyuarat rektor. Belum sempat saya menghabiskan pembentangan dari kertas konsep yang sangat terperinci, hasil pada beberapa siri bengkel, almarhum Prof. Kamal siap memberi isyarat bahawa cadangan kerjasama sudah diluluskan. Hanya perlu melalui proses-proses biasa di peringkat universiti sampai ke peringkat senat. Jadi fakta sejarah ini, sahabat fadilah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tidak ramai yang menyedarinya, namun Allah Maha mengetahui. Benarlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, apa yang telah kamu kerjakan, yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kini almarhum Prof. Kamal telah kembali, namun Allah Maha mengetahui segala amalan dan jasanya yang kini menjadi bekalan takwanya. Kini ribuan hufaz profesional keluaran DQ dan UIA di pelbagai bidang seperti pakar perubatan dalam pelbagai cabang engineering, architecture, ahli-ahli farmasi dan banyak lagi. Kerana program itu didesain untuk membolehkan anak-anak matrik ini masuk di kuliah-kuliah selain kuliah review knowledge. Memang konsepnya begitu. Dan kemudiannya menjadi model ikutan oleh beberapa universiti yang awam dan swasta yang lain. Akhirnya, antara kenangan manis saya bersama almarhum Prof. Kamal, pada 26 Mei 2021, saya turut diundang oleh UIA berganding dengan almarhum selaku mantan rektor UIA ketika itu, bersama sebagai ahli panel bagi mengenang majlis tribute juga almarhum Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Abdul Rauf, rektor UIA yang pertama. Dan kita ambil maklum, almarhum Prof. Kamal adalah rakyat Malaysia yang pertama menjadi rektor UIA selepas dua tokoh antarabangsa yang menjadi rektor. Dan majlis tribute tersebut diadakan dalam bentuk seminar antarabangsa secara maya, kerana ketika itu musim pandemik, dengan judul International Forum on Tan Sri
Dr. Muhammad Abdul Rauf, A Life Serving Islamic Education. Turut menjadi panelis Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Qadir, Menteri Luar sekarang, dan juga Imam Faisal, anak anda kepada almarhum Tan Sri Prof. Dr. Muhammad Abdul Rauf. Kami pay tribute kepada tokoh antarabangsa yang banyak berjasa kepada Malaysia, termasuklah pernah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Ketika saya nak tambah sedikit, ketika saya menjadi KP JAKIM, kami pernah mencalonkan kepada Yang Berhormat Menteri Agama agar almarhum Prof. Kamal diangkat nama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan disembah maklum kepada Tuanku Agong sebagai calon Ma'al Hijrah. Tapi syaratnya tentulah kita perlu mendapat persetujuan peribadi terlebih dahulu daripada tokoh yang dicalonkan. Ketika itu beliau menolak dengan alasan ramai lagi tokoh lain yang ada, kami tak berjaya pujuk untuk dia menerima anugerah yang tertinggi, ya, macam Nobel Prize lah, ya, dalam konteks dunia Islam. Di saat hari yang mulia dan damai ini, di hadapan Yang Bahagia Puan Sri Normah binti Datuk Haji Muhammad Saleh, yang diiringi oleh anak menantu, cucu-cucu dan kaum kerabat, Allah takdirkan saya duduk di sini bersama sahabat-sahabat ahli lembaga dan ilmuwan jemputan daripada UIA, Prof. Dr. Asma binti Syekh Osman Al-Muhammadi. Giliran kita pula untuk berucap menghargai kepada almarhum Profesor Ulun Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan, tuan guru, mentor, bos dan sahabat sedunia akhirat. Terima kasih kepada Yang Bahagia Puan Sri sekeluarga yang berkongsi almarhum dengan IKIM, dengan rakyat Malaysia, dengan ummah. Dan di kesempatan ini saya ucap setinggi penghargaan buat pengurusi kita Yang Bahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Nur Manuti serta seluruh ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli IKIM. Yang Bahagia Ketua Pengarah Prof. Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, TKP Dr. Zaidi serta seluruh warga kerja IKIM dan tetamu-tetamu khas atas penganjuran majlis yang sangat bermakna ini. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan bersama kita, orang tua kita, KP IKIM yang pertama, Yang Bahagia Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim dan ramai orang-orang yang saleh di sini. Semoga Allah kabulkan amalan kita, lalu bertambahlah mizan hasanat kita bagi melayakkan kita bertemu semula dengan kekasih hati kita almarhum Prof. Kamal Hassan di syurga nanti dengan izin dan rahmat Allah bersama ramai lagi orang-orang yang tersayang. Jadi saya mohon berbanyak maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.